Menurut agenda, majlis bermula jam 10.30 pagi dengan ketibaan tetamu jemputan dan VIP. Detik 11 pagi, majlis pelancaran pun berlangsung dengan ucapan alu-aluan oleh pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Wilayah Timur, Hajah Cik Zainab Omar. Beliau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada pegawai-pegawai DBP dan penganjur Pesta Buku dan Karnival Jualan tahun 2016, Kokadet Konstable Kelantan dan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Ini katanya tanpa penglibatan kedua-dua penganjur berkenaan program yang dirancangkan tidak akan terlaksana. Menurutnya, pihaknya telah membuat undangan untuk majlis berkenaan. Nampaknya ramai pelajar-pelajar yang hadir di Pesta Buku berkenaan dan beliau difahamkan kira-kira 37 buah sekolah dari seluruh Kelantan yang menyertai Pesta Buku selama 3 hari itu. Kedatangan peserta pada hari ini telah menentukan tahap kecerdaan yang menyintai ilmu di kalangan masyarakat Kota Baru khususnya dan di seluruh Kelantan amnya, ujar Hajah Cik Zainab Omar. Beliau juga turut menyentuh sedikit biodata penulis yang diraikan Hashim Latif yang bukan sahaja seorang penulis tetapi beliau difahamkan Hashim Latif mempunyai 2 bakat terpendam iaitu menulis dan melukis. Dia sendiri pernah melihat kesemua lukisan yang dicernakan oleh Hashim Latif yang pada perkiraannya dianggap bagus, namun beliau terlupa untuk membawanya dan dipertontonkan dalam majlis berkenaan. Jelasnya, langkah yang dimulakan oleh Hashim Latif menjadi inspirasi kepada penulis muda kerana idea yang dicetuskan oleh beliau itu amat prolifik disebabkan selalu menghasilkan karya yang terbaik. Beliau juga ingin mengucapkan tahniah kepada Hashim Latif kerana telah berjaya menulis 5 buah novel remaja yang akan dilancar dan dibicarakan dalam majlis itu nanti, iaitu Rahsia Tasik Berangan, Ukiran Kasih Ibu, Aku Bukan Kaki Bangku, Budi Tanpa Sempadan serta Pendekar Sufi. Beliau juga difahamkan penghasilan novel oleh Hashim Latif sebagai menyahut seruan, saranan dan program yang dirancang oleh bekas Ketua Pengarah DBP Datuk Dr. Awang Sarian pada tahun 2014 dulu. Sementara itu, bekas Ketua Pengarah DBP yang juga tokoh budayawan Kelantan merangkap Presiden Pertubuhan Peradaban Melayu Malaysia Kelantan Peradaban, Datuk I. Aziz Draman yang turut berucap merasmikan pelancaran buku dan gimik pelancaran turut memuji dan mengucapkan tahniah kepada penulis novel remaja yang diraih Hashim Latif itu. Beliau turut menyarankan kepada para remaja, terutamanya pelajar-pelajar yang turut serta sempena Pesta Buku pada hari ini, patut membelinya kerana kandungan yang digarapkan dalam 5 buah buku berkenaan adalah yang terbaik. Ada beberapa perkara yang saya lihat dalam ke-5 buku seperti Pendekar Sufi yang disebut oleh penulis tentang kejohanan silat sedunia. Kebetulannya saya ketika itu sebagai pengerusi penganjur kejohanan silat sedunia tahun 1987. Dalam kejohanan itu, kira-kira 27 buah negara turut serta yang diadakan buat pertama kali, katanya. Menurutnya, silat adalah salah satu seni mempertahankan diri yang unggul di dunia. Buku ini penulis ingin menceritakan tentang seni dan budayanya sekali. Manakala buku berjudul Rahsia Tasik Berangan menceritakan bagaimana berlakunya konflik dalam satu komuniti. Tetapi di dalam komuniti itu turut disebut tentang anak-anak yang terpelajar kerana sentiasa ke sekolah dan mereka berusaha mencari buku-buku untuk dibaca. Dalam buku ini juga menurutnya disebut beberapa aspek sosio-kultural psikologi berhubung dengan semangat patriotik anak-anak muda. Dalam buku ini juga terdapat unsur-unsur budaya yang menarik terutamanya dalam dialek Kelantan.
Sementara dalam buku Budi Tanpa Sempadan, penulis cuba mewujudkan rentas budaya berhubung dengan kisah seorang gadis Vietnam, ujarnya. Dia juga turut mencadangkan kepada pihak sekolah apabila tibanya kelas akhir tahun yang tidak ada aktiviti, guru-guru perlu menerapkan budaya membaca di kalangan pelajar-pelajar mereka dengan buku-buku berkenaan. Beliau meminta supaya membaca dalam seminggu seorang satu judul dan meminta pelajar yang pernah membacanya supaya memperdengarkannya tentang pengalaman mereka membaca buku-buku tersebut. Gerakan budaya membaca di kalangan mereka amat sesuai dengan ayat-ayat yang digarapkan dalam Al-Quran surah Al-A'la. Bacalah, bacalah, ujarnya lagi. Beliau turut juga menyebut tentang penulis yang berjaya menterjemahkan suatu tuntutan membaca dan menulis. Kalau kita tidak membaca, kita tidak mempunyai ilmu dan bagaimana pula mahu menulis. Kalau tidak membaca dan menulis, tentunya kita akan kembali kepada zaman buta huruf yang ilmunya tidak tersebar. Jadi pentingnya membaca. Datuk A. Aziz Draman juga turut menyentuh tentang flora, fauna dan samudera bahasa Melayu dengan kegilaan bahasa Inggeris yang tidak meletakkan persepsi dengan betul. Ada 5,000 perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak ada dalam bahasa Inggeris. Misalnya buah kecupu, buah durian dan buah stor tidak ada di London. Tetapi mereka mengenalinya apabila ada pengimport dan pedagang yang membawanya ke negara itu. Justru beliau masih berharap kepada khalayak supaya menggerakkan budaya membaca. Di rumah-rumah patut disediakan rak kutubkhanah atau perpustakaan untuk meletakkan buku-buku penulis dari Kelantan, misalnya Nur Hisham Mustafa. Banyak buku-buku tentang syair, puisi dan novel-novel yang baik. Pertama, bab menguasai bahasa, itu yang paling penting. Dengan membaca karya-karya sastra akan menjadikan idea dan bahasa kita akan bertambah. Selepas ucapan, majlis disusuli dengan pelancaran buku dan gimmick pelancaran yang disempurnakan oleh Datuk A. Aziz Draman. Majlis berakhir dengan bicara karya oleh editor buku DBP Puan Nilawati Ngadul. Beberapa penulis dan penyair Kelantan turut hadir pada hari tersebut, terdiri daripada Haji Nur Hisham Mustafa, Dharma Muhammad, Amdullah Awang, Anwar Bakri, Rozem, Abdul Razak Mahmud, M. Husnaini Muhammad serta wartawan Setia TV Azmi Muhammad Saleh.